Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wan, Makcik Nurul Aini, Ibu Maryam. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau saya nak baca mesej, saya kena buka mesej tu, muka saya tak nampak kan. Itu lebih boleh kan bila nak baca mesej saja, muka saya jadi tak nampak kan, jadi gelap. Tulis Al-Miftah saja, betul tak? Dimaklumkan begitulah. Betul ke? Macam tu. Jadi kalau saya baca mesej, maksudnya muka saya tak nampak. Tak apalah Ibu. Okey, ni yang baru kita ikut je lah kan, insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung. Hari ini hari Jumaat bersamaan 13 November 2020. Ini kita buat kelas malam pukul 9 malam ya, insya-Allah. Sambungan tafsir harfiah surah Al-Kahfi bermula ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-17 tak salah saya. Ayat 17. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarasy syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Ibu Ayah, surah Al-Kahfi ayat yang ke-17 ya. Tengok dulu pada kalimah pertama, iaitu kalimah watara. Watara dan kamu melihat. Siapa? Maknanya kalau kita berada pada situasi di mana Ashabul Kahfi berada pada ketika itu, maka kamu melihat. Watara. Ibu Ayah, tara ni adalah fi'il mudhari' daripada ra'a yara. Ra'a, ra, hamzah, ya, tak ada. Saya tulis jugalah ya. Takut nanti Ibu Ayah tak nampak caranya macam mana. Tapi bila masa saya tulis ni, Ibu Ayah memang tak nampak dalam muka saya ya. Okey. Ni sekarang ni memandangkan dah baru caranya. Jadi Ibu Ayah tak payah komen sangatlah pasal nanti takut dia lari dia punya apa ni. Saya tulis sekarang ni, okey, saya bagi ni Ibu Ayah boleh baca kan? Tapi itulah jadi payah sikit Ra'a yara. Ra'a yara maknanya melihat. Ra'a mudhari'nya yara, ya, ra, ya tak ada titik, yara begitu. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah, nantilah saya tunjuk pada Ibu Ayah caranya. Sekejap ya, kalau saya buat macam ni, Ibu dapat tak tulisan? Cuba saya terbalikkan sekejap ya. Saya nak buat terbalik ni. Nampak tak tulisan macam ni? Jelas tulisan? Saya ingat nanti saya nak buat macam ni lah. Saya bagi jawapan ke apa ke, saya buat macam ni. Okey tak Ibu Ayah? Jelas tak? Cantik-cantik. Okey, dah ada idea dah. Lepas ni akan datang kalau saya bagi latihan ke apa ke, saya buat macam ni je, tulis. Lepas tu kamera saya terbalikkan. Alamak, dapat idea pula. Saya fikir macam mana nak buat ni. Dah lah susah nak tulis. Tak apa, lepas ni saya tulis tangan. Ibu-ibu tengok sendirilah macam mana insya-Allah. Okey. Kita buat dia, bukan dia buat kita kan. Jadi Ibu Ayah, tara tu adalah fi'il mudhari'. Tara tu kotak keberapa Ibu Ayah kakak? Kotak keberapa tara tu? Wa tara dan kamu lihat. Kotak berapa Ibu? Tara tu? Kotak ke-7 untuk kamu seorang lelaki Kotak ke-7 Ibu Ayah. Ya. Wa tara dan kamu melihat. Siapa kamu? Kita lah. Kita kalau kita berada pada situasi itu.
Asyamsa. Tara tu fi'il mudhari'. Dalam dia ada dhamir anta. Dalamnya ada dhamir kata ganti nama anta merujuk pada kamu. Siapa kamu? Kita yang sedang baca kisah ni. Kamu dapat melihat asyamsa. Asyamsa, matahari. Ibu ya, kenapa dibaca asyamsa pada atas? Cuba siapa nak teka? Kenapa dibaca asyamsa tu pada atas? Kenapa? Cuba tulis. Kenapa dibaca asyamsa pada atas? Siapa tahu? Tadi kan fi'il perbuatan melihat tu siapa buat? Kamu buat. Jadi apa yang dilihat? Matahari tu yang kena lihat, yang dilihat. Maka matahari tu yang dilihat dipanggil apa? Betul Ibu Marusa, maf'ul bihi Maf'ul bihi. Ibu ayah yang tak pernah belajar lagi, kita belajar maf'ul bihi ni dalam mustawa 2. Kita belajar dalam mustawa 2 yang baru habis hari tu. Jadi ibu ayah yang tak pernah dengar tak apa, abaikan dulu ya, insya-Allah. Okey. Wa tara asy-syamsa, dan kamu melihat matahari tazawaru. Iza tala'at. Iza apabila, tala'at. Jadi ibu ayah tengok kalimah tala'at. Tala'at ni daripada fi'il madhinya tala'a. Ta, lam, ain, 3 huruf ya. Tala'a. Fi'il mudhari'nya yatla'u. Tala'a mudhari'nya yatla'u. Dekat mana ibu yang bisa dengar kalimah tala'a ni? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Kan? Tala'al badru, telah terbit bulan purnama ke atas kita. Jadi al-badru tu Nabi lah, bulan purnama. Tala'a tu terbit. Jadi ibu ya, kalau matahari matahari ketika kemudian dia naik. Ketika kemudian dia naik, itu kita panggil tala'ah. Okey. Wa tara, dan kamu melihat asyamsa, matahari, iza apabila tala'at. Kenapa tala'at ibu ayah ya? Kenapa ada ta pula tu? Ibu kenapa tala'at? Kenapa tak sebut tala'ah? Kenapa tala'at ada ta? Ta mati. Menunjukkan kalimah tu kalimah muannas. Betul ibu ya. Betul Ibu Marusah, kalimah asyams dikira muannas. Ibu ya, kalimah asyams betul, matahari itu dikira muannas. Okey. Ibu ya yang dirahmati Allah, dan kamu melihat asyamsa, matahari, iza tala'at, apabila dia terbit, dia naik pagi-pagi itu, tazawaru an kahfihim. Ibu ya, kalau kita tidur, biasa tak elok lah bangun lambat kan. Katakan kita subuh dah bangun dah. Subuh kita dah bangun dah, lepas tu ngantuk, penuh ngantuk. Lepas kita semayang, dah lepas subuh jangan tidur. Dah sampai waktu syuruk kan. Lepas tu tak tahan, tidurlah, lepas tu tak apalah. Masa tu belum betul lagi. Tapi bila dah tidur lama sikit, kalau dah mula terang, matahari tu bila tembak pada mata jadi macam mana ibu? Selesa tak ibu-ibu nak tidur? Kalau matahari dah mula tembak kat mata, waktu syuruk tu belum tu lagi, matahari baru naik sikit. Tapi bila matahari tu dah terang dan tembak mata kita, apa jadi ibu? Apa jadi pada tidur ibu yang ditembak dengan cahaya matahari? Ibu tidur nyenyak ke? Ke ibu palingkan kepala, palingkan muka ke arah lain? Boleh ke ibu tidur dalam keadaan cahaya matahari tembak mata ibu? Tak boleh kan? Begitu jugalah Ashabul Kahfi, mereka bukan mati. Mereka ni Allah Ta'ala tidurkan, bukan Allah Ta'ala matikan. Apa contoh yang Allah Ta'ala matikan ibu? Apa contoh yang Allah Ta'ala matikan? Siapa yang Allah Ta'ala matikan? Yang kisah apa kita ada bincang hari tu? Nabi apa tak tahu ingat. Nabi apa ibu? Ingat. Nabi Uzair. Nabi Uzair. Okey. Nabi Uzair. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Nabi Uzair Allah Ta'ala matikan. Ini Ashabul Kahfi Allah Ta'ala tidurkan selama 309 tahun. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nak memelihara kesempurnaan tidur Ashabul Kahfi sehingga tidur mereka betul-betul nyenyak, tak terganggu. Maka bila matahari itu terbit, Allah Ta'ala buat apa?
Tazawaru. Iza tala'at, apabila matahari itu terbit, tazawaru. Matahari itu pun dia kita panggil apa? Dia pesong, apa kita panggil bahasa kita? Beralih arah, dia beralih. Cuma ibu nak beritahu ibu ayah, asalnya fi'il madhinya ibu tulis ya, saya tulis sekejap. Tapi ini payah sikit lah ya. Tak apalah, kita terima je lah. Antara kelebihan sekarang ni, saya tulis, ibu-ibu tak nampak muka saya, spek saya macam ni. Kalau tak ibu-ibu nampak saya punya apa ni, buat spek ke bawah ni macam orang tua ya. Tazawara yatazawaru. Okey. Ibu jangan reply ya. Mana-mana ibu jangan reply pasal nak fokus pada tulisan ni. Okey. Saya buka balik. Okey. Saya dah bagi tadi kan, ibu-ibu jangan reply, tengok saya tulis. Tazawara, ta zai alif waw ra. Tazawara. Tazawara mudhari'nya yatazawaru. Kalau ibu-ibu tak nak tengok muka saya, buka kat bahagian komen, bahagian mesej tadi tu tengok betul-betul. Tapi dapat dengar suara je lah. Boleh ibu ya, saya bagi tengok kat bahagian mesej tu. Tazawara yatazawaru. Okay, siapa yang dia punya Google Meet dah jadi macam saya punya macam ni kan. Tapi kalau yang lama punya nampak komen tu kat bawah. Okey. Jadi ibu, fi'il mudhari'nya yatazawaru. Yatazawaru. Tengok saya tasrifkan. Kotak pertama yatazawaru, masih muzakkar. Kotak kedua pun muzakkar juga, yatazawarani. Kotak ketiga yatazawaruna. Kotak keempat tatazawaru. Asalnya ibu ada dua ta, tatazawaru. Ulang balik ibu, matahari tadi muzakkar ke muannas? Kalimat asyams tadi muzakkar ke muannas? Muannas ibu ya. Haji Nasir bagus, masya-Allah. Muannas, dia adalah muannas. Macam kita tasrif tadi, kotak keempat sepatutnya tatazawaru. Kotak pertama yatazawaru. Kotak keempat untuk muannas tukar ya kepada ta. Jadi tatazawaru. Tapi kenapa baca tazawaru saja? Siapa ingat saya pernah terangkan sebelum ni di ayat lain saya lupa. Tapi kenapa baca tazawaru? Asalnya tatazawaru. Siapa nak tahu? Siapa yang ingat boleh gunakan unmute. Siapa nak try? Siapa ingat? Siapa nak cuba komen saya? Saya buka mesej. Komen saya. Ada tak yang ingat komen saya? Kalau tak ada saya terangkan. 5, 4, 3, siapa ingat? 2, 1. Okey, tak apa, saya terangkan ya. Jadi boy ya, orang Arab ni kalau contoh fi'il mudhari' mula dengan 2 ta. Mula dengan 2 ta. Orang Arab dia rimas sebut huruf yang sama berulang. Jadi dia akan buang satu huruf. Maka ibu, ini penting ya. Tazawaru ni asalnya apa? Tatazawaru. Kalimat asalnya tatazawaru. Tapi boleh dibuang satu ta kerana ada gandaan huruf yang sama di depan tu. Boleh ibu? Faham tak? Jadi watara, dan kamu melihat asyamsa, matahari, iza, apabila tala'at, dia terbit, tazawaru, bila dia terbit, dia berpaling, dia beralih, dia sengit, dia menyengit. Itu terjemah dia lah. Jadi apa terjemah ibu ayah? Apa terjemah ibu ayah? Terjemah tazawaru. Apa terjemah tazawaru? Condong. Cantik ibu Mariam. Condong. Lebih tepat condong lah. Cenderung boleh. Cenderung, condong, cantik terjemah tu. Maksudnya ibu ayah macam mana? Sepatutnya masa terbit tu, masa dia terbit, cahaya tu memang patut kena pada, sepatutnya cahaya tu masuk dalam gua dan terus attack mata Ashabul Kahfi. Tapi Allah Ta'ala tak nak bagi cahaya tu masuk dalam gua. Allah Ta'ala telah palingkan matahari tu. Allah Ta'ala telah palingkan matahari tu. Tazawaru an kahfihim. Tazawaru, dia condong, an kahfihim, condong daripada kahfihim, daripada gua mereka. Mereka dalam gua. Patutnya cahaya itu bila terbit kena pada mata mereka, mereka pun tersedar daripada tidur.
tapi Allah Ta'ala nak memelihara kesempurnaan tidur mereka, Allah Ta'ala telah memalingkan, telah memesongkan gerakan matahari hingga cahaya matahari tak kena pada Ashabul Kahfi. Boleh boya insya-Allah ya. Okey. Itu maksudnya. Ya. Zatal yamin. Apa dia zatal yamin? Zatal yamin maksudnya arah. Zata di sini maksud memberi makna arah. Arah kanan, yamin kanan. Maksudnya sepatutnya kalau tegak memang kena, tapi Allah telah besongkan, palingkan ke kanan. Matahari tu Allah telah palingkan ke kanan. Maka cahaya matahari tu tak masuk dalam gua dan tembak tepat pada mata mereka. Ibu ayah, masa ibu ayah bawa kereta pagi-pagi, contoh matahari tembak tak? Ada ketika kita lalu, matahari itu betul-betul tembak pada kita. Apa ibu rasa ketika mana ibu ayah tengah bawa kereta pagi-pagi, matahari tembak kat mata? Ibu ayah lawan juga ke ataupun ibu ayah akan tutup pakai penutup dekat atas tempat duduk tu kan? Tutup kan? Ataupun mata macam ni ke? Ataupun kita tutup tu. Mata bahaya pula. Sebelah tangan je pegang handle, pegang steering. Jadi ibu ayah, kita tak dapat nak fokus pada pemanduan kerana apa? Silau mata kita. Maka Allah Ta'ala juga buat macam ni pada Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala telah palingkan terus matahari tu. Ashabul Kahfi tidur saja, Allah Ta'ala yang palingkan matahari tu supaya mereka selesa tidur. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Zatal yamin ke arah kanan. Zatal yamin maksudnya ke arah kanan. Okay. Kemudian wa iza dan apabila gharabat. Gharabat ibu ayah. Ni gharabat. Okey. Ibu ayah, gharabat ni daripada gharaba yaghrubu. Yaghrubu tak silap saya. Gharaba yaghrubu tak silap saya lah. Jadi kalau gharaba yaghrubu maknanya apa? Maknanya terbenam. Maknanya terbenam. Okey ibu. Jadi sembahyang apa yang kita buat ketika mana matahari terbenam? Sembahyang maghrib. Jadi kenapa namanya maghrib? Kerana maghrib merujuk pada masa ataupun waktu terbenamnya matahari. Maka dipanggil waktu itu waktu maghrib. Kenapa maghrib? Daripada ghin roba. Ghin roba maksudnya terbenam. Maka maghrib waktu terbenam matahari di situ ada sembahyangnya. Dan ibu ayah, saya sentuh sikit waktu maghrib ni waktu yang berbahaya ya. Maaf kata kalau saya lah kecil-kecil dulu, kalau waktu maghrib tu barulah budak-budak ni kawan-kawan semua azan maghrib tu adalah whistle penamat main bola sepak. Lepas tu lepak duduk kat padang, balik rumah pukul 8 baru balik rumah. Itu orang kata itu budaya Melayu. Tak, itu bukan budaya Melayu, itu salah. Ibu ayah kena pastikan anak-anak ibu ayah, cucu ke setengah jam sebelum maghrib berada kat rumah. Nak main bola mula lepas asar main bola. Last main asar balik main bola, mainlah bola. Ya. Kemudian setengah jam sebelum maghrib dah ada kat rumah dah. Pasal apa? Maghrib tu adalah waktu yang berbahaya kerana itu waktu puncak bagi jin-jin dan syaitan. Ada yang marah kat saya ni, biarlah dia. Ya. Waktu puncak pada jin dan syaitan kerana apa? Jin dan syaitan dia suka waktu di antara dua benda. Contoh, saya seorang kat rumah ni tapi tak ada masalah. Ya. Contoh ibu ayah. Contoh apa? Kalau kita lupa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasanya gangguan makhluk ni berlaku di antara kita sedar dengan tak sedar. Pasal tak? Antara tidur dengan tak tidur tengah mamai itu berlaku. Ibu biasa nampak tak? Benda tu berlaku, kita rasa macam kena gangguan tu antara sedar dengan tak sedar. Kalau kena, contohnya kena himpit ke apa ke, ada tak rasa macam tu? Apa lagi? Dia suka waktu di antara tengah-tengah. Maghrib adalah tengah-tengah di antara siang dengan malam. Siang dengan malam, tengah-tengahnya maghrib. Maghrib tu adalah waktu puncak mereka. Mereka bawa anak-anak mereka berjalan dan sebagainya waktu tu lah. Lepas tu ibu perasan tak? Kalau azan maghrib contohnya, azan maghrib lah. Saya nampak biasa pada azan maghrib. Kalau azan maghrib, kalau rumah ibu ayah ni ada kawasan-kawasan yang banyak anjing ke, kawasan rumah Cina ke apa ke. Perasan tak? Bila waktu maghrib saja, dengan azan saja, diorang akan menyalak-nyalak macam pandang-pandang ke atas begitu.
Kan ibu tak perasan. Siapa perasan? Kenapa tu? Kerana waktu maghrib adalah waktu puncak. Jadi bila dengar azan saja, semua jin setan lari terkentut-kentut. Kalau kabut diorang lari, maka anjing akan nampak, anjing nampaklah jin dan syaitan ni lari terkentut-kentut. Pasal apa? Pasal dengar azan. Okey, balik kat sini balik. Itu waktu maghrib. Jadi idza gharabat itu fi'il madhi. Gharabat itu ya adalah fi'il madhi. Kenapa gharabat dengan ta? Kenapa gharabat ibu dengan ta? Kerana kalimah asy-syams itu muannas. Kan kita dah bincang tadi, kalimah asy-syams itu adalah muannas. Maka nak menunjukkan fi'il itu dibuat oleh fa'ilnya muannas, asy-syams muannas, maka didatangkan dengan gharabat. Lepas tu kita kena faham apa yang terbenam. Matahari yang terbenam. Wa idza, dan apabila gharabat, ia terbenam, taqridu. Taqridu, apakah dia makna taqridu? Taqridu tu maksudnya meninggalkan. Kalau dalam kat sini sekejap ya. Okey. Taqridu dengan makna tatrukuhum wa tatajawazu anhum. Terjemahnya cenderung ataupun condong juga. Condong tapi ke arah kiri. Jadi buaya kalau condong ke arah kiri kita panggil qarada yaqridu. Qarada fi'il madhinya qarada, mudhari'nya yaqridu. Apa maksudnya? Condong ke arah kiri. Bila ni? Bila nak terbenam. Maksudnya bila terbenam, kalau terbenam tu kalau ikutkan jalan asal matahari tu, terbenam pun akan kena juga cahaya matahari itu kepada Ashabul Kahfi yang tengah tidur ni. Dia memang tidur bukannya kejap, 309 tahun. Hari-hari tidur. Allah Ta'ala tidurkan mereka. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kesempurnaan tidur. Tiap-tiap hari ketika mana terbit matahari, Allah Ta'ala tajawazu anhum. Allah Ta'ala telah palingkan matahari itu. Itu pada waktu pagi. Tajawazu an kahfihim. Okey? Tazawaru an kahfihim. Tazawaru an kahfihim. Tazawaru ketika waktu pagi, dan bila waktu malam taqridu, qarada yaqridu. Maghrib tu qarada yaqridu, Allah palingkan sebelah kiri. InsyaAllah boleh boyah ya. Wa idza gharabat, apabila ia terbenam, taqridu. Ibu ayah tengok, taqridu muzakkar ke muannas ibu ayah? Kalimah taqridu fi'il mudhari' kan, muzakkar ke muannas tu? Qarada yaqridu. Tapi Allah sebut taqridu. Muzakkar ke muannas ibu? Muannas. Betul Haji Nasir ya, muannas. Kenapa? Mula dengan ta tadi. Jadi taqridu kita fahamlah. Ia berpaling, ia condong. Apa ia? Matahari tadilah. Apabila ia wa idza gharabat, apabila ia tenggelam, taqridu, maka matahari yang sama juga akan memaling, memesong ataupun condong. Okey. Zat asy-syimal, sebelah kiri, arah kiri. Zata dengan mana arah, asy-syimal kiri. Jelas ibu ya? Okey. Wahum fi fajwatin minhu. Wahum dan mereka, fi berada pada. Wahum dan mereka, fi pada, fajwatin. Apa dia fajwatin? Fajwatin ni macam kita kata kawasan lapang. Kalau rumah kita ni kawasan yang orang kumpul ramai-ramai tu apa ibu? Dalam rumah, bukan kat luar, dalam rumah. Ruang tamu lah, kita kata ruang tamu lah. Tapi ni kita kata laman gua. Ni kita kata laman gua. Ibu ulang balik ibu. Kalau gua tu boleh muat 2-3 orang je, kita panggil kafi ke? Kita panggil ghar. Ghin alif ra, ghar. Gua juga tapi dia kecil. Kita dah bincang hari tu. Ghar, gua tapi dia kecil. Boleh muat 2-3 orang saja. Ghar, tak ada halaman. Tapi kalau dalam gua tu ada halaman, Ashabul Kahfi yang 8 orang, 7 orang pun boleh tidur. Kan? Dia kawasan lapang. Itu kita panggil, gua tu dipanggil kahfi. Gua tu dipanggil kahfi. Tapi laman tu dipanggil fajwah. Boleh ibu ya? Gua yang boleh masuk 8 orang, 10 orang tidur, rehat dalam tu, itu dipanggil kahfi. Tapi laman dalam gua tu dipanggil fajwah.
Okey? Jelas tak ibu ya? Fajwah tu apa? Jelas ya? Tulis ya. Fajwah tu laman dalam gua tu. Laman tu. Yang demo boleh baring atas dia dan sebagainya. Itu namanya fajwah. Okey. Apa terjemah fajwah ibu ya? Dalam Quran terjemah ibu ya apa dia terjemah fajwah? Apa terjemah fajwah dalam Quran terjemah ibu ya? Lapangan. Betul. Nasi lapangan. Yang lain macam mana? Sama ke? Tempat yang luas. Begitu. Okey, bagus ya. Ibu ya semua masya-Allah, tabarakallah. Bagus ya. Jadi fajwah tempat luas, maksudnya laman yang luaslah dalam gua tu. Okey. Zalika min ayatillah. Allah sebut zalika, yang demikian itu. Apa yang demikian itu apa ibu? Yang demikian itu maksudnya matahari itu condong ketika mana terbit dia condong ke arah kanan, dan bila dia terbenam dia condong ke arah kiri. Sedangkan matahari kalau ikut asalnya dia akan tepat pada wasyamsu tajri limustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan ikut paksi dia, ikut orbit dia. Itulah ketentuan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala yang sama juga yang menentukan matahari ni ada tempoh masa dia, ada dia punya orbit dia, ada dia punya perjalanan dia macam mana. Tapi untuk Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala nak jaga Ashabul Kahfi boya, Allah palingkan undang-undang matahari itu. Matahari macam tu dia punya apa undang-undang apa? Sistem dia. Allah tukar sistem matahari itu khas untuk Ashabul Kahfi supaya mereka dapat tidur dengan lena. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut zalika min ayatillah. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu baru sebahagian ibu ya. Baru sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ibu ya semua insya-Allah. Okey. Zalika min ayatillah. Okey. Kita masuk dulu. Kita ulang balik watara syamsa tadi, tafsiran dia apa? Ay watara ya Muhammad au kullu wahidin yasluhu lil khitab asy-syamsa hina tulu'iha tamilu an kahfihim jihatal yamin. Tafsir bagi tahu, tafsir untuk ayat watara syamsa idza tala'at tazawaru. Yakni kamu melihat wahai Muhammad ataupun setiap seorang yang boleh dihadapkan ayat ni pada dia, ketika mana matahari itu terbit, dia akan berpaling ke arah kanan. Bi an taqlusa syi'aha birtifa'iha hatta la yabqa minhu syai'un 'inda az-zawal fi mithli dhalikal makan. Wa taraha 'inda al-ghurub. Okey, kurang macam itulah maksudnya. Ketika mana terbit matahari dan ketika mana terbenam matahari itu menjauh daripada Ashabul Kahfi sehingga mereka tidak terganggu tidur. Okey. Zalika min ayatillah. Zalika, apa zalika itu? Ai inna baqa'a haula'il fityah fil kahfi sinina adidah wa ma sana'ahu Allah bihim min tanhiyati syamsi anhum 'inda at-tulu'i wal ghurub bin'ikasi ash'atiha wa taqlisi wa taqlisi wahjiha anhum. Ayatun min ayatillahi al-ajibah al-kathirah ad-dallati ala kamal qudratihi wa si'ati ilmihi. Okey. Maksudnya apa ibu ya? Sesungguhnya kekalnya para pemuda tadi dalam gua dalam tahun yang panjang, dan apa yang Allah buat pada mereka dari segi Allah Ta'ala memalingkan matahari itu ketika mana naik dan turun. Okey. Itu adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kepada kesempurnaan kudrat Allah dan luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kumpul semua manusia untuk tukar sistem matahari takkan dapat. Tapi Allah Ta'ala yang cipta matahari, Allah Ta'ala berkehendak begitu berlaku. Kenapa? Kerana Allah yang cipta dan dia maha mengetahui apa yang dia cipta. Ibu ayah, kita beli kereta Pro 2 contoh, kereta Pro 2. Ibu ada spare part yang ibu tak ada. Ibu pergi pada kilang Pro 2,
minta spare part tu, dia kata kami tak tahulah pasal spare part ni. Kami tak ada bekalan lah, ataupun kami memang tak reti lah pasal spare part ni. Patut ke kata macam tu. Sedangkan dia yang cipta kereta tu ada keluaran kilang dia. Tapi itu tak tahu, ini tak ada, itu tak ada, fed up tak kita. Jadi Allah Ta'ala, dia cipta matahari, segala sistem matahari, pergerakan matahari, semua dalam pengetahuan Allah SWT. Suka hati Allah nak buat macam mana. Hebat Allah SWT. Apa nak beritahu? Ala annahu ta'ala yasunu ala annahu ta'ala yasunu al-mukhlisina min ibadihi. Allah Ta'ala pasti menjaga hamba-hambanya yang ikhlas. Hamba yang ikhlas Allah pasti akan jaga dia. Allah akan bagi yang terbaik untuk dia. Hamba yang ikhlas, Allah Ta'ala pasti akan bantu dia. Ashabul Kahfi, hamba-hamba yang ikhlas beribadah pada Allah, ikhlas beriman pada Allah, maka Allah Ta'ala yang sempurnakan hidup mereka dengan Masya Allah tabarakallah, kita pun tak jangka. Kan? Wa anna tauhida dinul haqqi. Dan nak beritahu bahawasanya mengesakan Allah Ta'ala ini itulah agama yang sebenar. Ibuayah, agama yang sebenar adalah mengesakan Allah Ta'ala. Pakaian yang kita pakai ini, kopiah, ini semua adalah pakaian yang menunjukkan saja. Tapi belum bermakna pakai kopiah, pakai jubah contohnya. Kita orang yang mentauhidkan Allah, belum tentu lagi. Berapa ramai orang pakai kopiah tapi tak beriman pun pada Allah. Berapa ramai orang yang pakai jubah tapi tak beriman pun pada Allah. Dia tengok pada hati kita. Jadi Ashabul Kahfi ni, mereka dalam keadaan mereka masih muda, mereka yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menunjukkan betapa tauhid pada Allah Taala ini adalah dalil agama Allah Taala ini adalah agama yang betul. Kisah ni berlaku 309 tahun Ibu Ayah ya. Dan kisah Ashabul Kahfi ni disebutkan di serata kawasan tu. Semua orang tahu kisah ni. Tapi mereka tak berani naik atas. Semua orang tahu kisah ni, tapi tak ada seorang pun berani naik atas. Pasal Allah letakkan rasa gerun. Bukan apa? Ketakut hantu ke bukan, tapi nak naik tu rasa gerun. Allah letakkan rasa gerun pada semua orang selama 300 tahun hingga mereka tak berani nak naik tengok Ashabul Kahfi ke atas tu. Maka tidur Ashabul Kahfi pun tak terganggu dengan mataharinya. Allah Ta'ala tukar sistem, dengan orang yang nak datang kacau, jenguk mereka pun tak boleh pasal Allah letakkan rasa gerun dalam hati semua manusia pada ketika itu. Hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ana ibadatul asnam wal awsan dhalalun wa syirkun wa zaighun. Dan menyembah berhala, menyembah patung adalah kesesatan dan terpesong daripada agama Allah. Okey. Jadi Allah sebut may yahdillahu fahuwal muhtad. Okey Ibu Ayah. Cuba dengar saya kata barang siapa yang Allah bagi hidayah, lepas tu kita diam. Sempurna tak ayat tu? Dengar saya kata, barang siapa yang Allah bagi hidayah pada dia, lepas tu saya diam. Habis tak ayat tu? Habis ke tak habis? Tak habis. Jadi Ibu Ayah, kalau Ibu Ayah dengar macam tu, kalau dengar macam tu, itu namanya man syartiyah. Itu namanya syartiyah. Dia ada dia punya syarat dan ada jawabnya. Macam tadi kan? Barang siapa yang ... maka ... Itu. Dalam ayat ni, barang siapa yang Allah bagi hidayah pada dia, man yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang, okey. Ibu Ayah, bila man tu dia syarat, kita tak belajar lagi ni. Dalam mana-mana silibus saya pun kita tak belajar lagi. Tak ada silibus saya yang masuk man syartiyah ni, belum masuk lagi. Jadi Ibu Ayah, tapi kita dah jumpa sekarang ni kan? Kerana kita dah jumpa, saya sebut asas saja. Tak nak dalam-dalam sangat. Okey. Jadi Ibu Ayah, apa man ni buat? Man syartiyah ni dan juga syartiyah-syartiyah yang lain dia akan menjazamkan. Kalau fi'il mudhari' ni, dua-dua fi'il mudhari' akan jadi jazam. Contoh jazam tu macam kita belajar lam nafiyah tu, lam nafiyah. Yazhabu jadi lam yazhab. Yazhabani jadi lam yazhaba, buang nun. Yazhabuna jadi lam yazhabu, buang nun. Okey. Jadi di sini Ibu Ayah, yahdi ni asalnya macam mana?
Fi'il madinya hada. Ha simpul dal ya. Ya tak ada titik. Hada begitu. Hada kita panggil alif maksurah lah. Alif maksurah kita panggil. Belakang tu lah. Hada mudhari'nya yahdi. Ya ha simpul dal ya asalnya. Yahdi panjang. Ada ya tu. Tapi kerana mani masyartiyah, apa kita buat? Kerana yahdi itu belakangnya adalah salah satu daripada alif waw ya, maka kita kena buang. Itu asalnya yahdi panjang. Tapi kerana ada man syartiyah, maka yahdi buang ya jadi yahdi pendek. Jelas ibu ya? Barang siapa yang Allah bagi hidayah pada dia, Allah bagi petunjuk pada dia, fa maka huwa dia al-muhtad. Ibu ayah. Jadi. Okey, dengar ya. Ini special. Okey. Asalnya macam ni boya. Asalnya al-muhtadi ada ya. Asalnya al-muhtadi dan ya tu boleh dibuang lah. Jadi al-muhtadi pendek. Asalnya al-muhtadi ada ya. Tapi ya kat sini ya tu boleh dibuang. Jadi al-muhtadi. Dalil ya tu dibuang, dal tu baris bawah. Okey? Okey. Ikutkan ibu ayah, asal ikut kaedah biasa, dia akan jadi huwa muhtadin. Huwa muhtadin. Dia orang dapat petunjuk. Huwa muhtadin. Tanpa alif lam. Dia akan jadi huwa muhtadin. Dia seorang yang mendapat petunjuk. Tapi bila kita nak spesifikkan dia, huwa al-muhtadi. Dialah orang yang special dapat petunjuk. Maknanya akan jadi lain. Tengok contoh saya buat. Contoh. Kalau kita kata he is a teacher. Anak kita cerita pasal kita, mak tadi kan kat sekolah tadi ada cikgu baru lah mak. Cikgu baru ni dia baru masuk sekolah ni, tapi dia ajar best sangat mak. Dia ajar best sangat. Mak kita pun tanya, yang mana cikgu mana ni? Cikgu mana tu? Tiba-tiba cikgu tu pun lalu. Mak itulah cikgunya. Inilah cikgunya. Nampak? Dalam bahasa Inggeris nak kena apa? Mom, he is a teacher ke he is the teacher? He is a teacher ke he is the teacher? The kan? Pasal apa? Dia spesifik tak ibu? Akan jadi spesifik. Spesifik. Mom, he is the teacher. Ataupun that is the teacher. Itulah cikgunya yang saya masukkan. Tapi kalau kata, Mom, that is a teacher. Mak kita pun, alah biasalah cikgu, memang cikgu kenapa? Umum. Tapi kalau, Mom, that is the teacher. Itulah cikgu yang saya masukkan. Dapat ibu jelas ya? Jadi boleh dekat sini Allah sebut, fahuwa muhtad ke? Fahuwa tanpa alif lam ke? Ataupun huwa al-muhtad? Ada alif lam kan? Jadi ibu nampak tak special kat sini? Nampak tak? Orang yang Allah bagi hidayah pada dia adalah orang yang special. Maka dialah orang yang dapat petunjuk. Barang siapa orang yang Allah bagi hidayah pada dia, dialah orang yang dapat petunjuk. Special atau spesifik kan? Ibu jelas tak sekarang? Nampak tak beza dia? Nampak tak specialnya alif lam dekat situ? Ibu ya, nampak tak? Kalau dalam contoh ya, ibu ya. Contoh kita cakap bahasa Arab lah. Tadi bahasa Inggeris kan, cakap bahasa Arab pula. Ya. Ya ummi huwa muallim. Ya ummi huwa muallim. Wahai mak, dia ni seorang guru. Biasalah. Tapi kalau mak, itulah dia ni lah cikgu yang saya masukkan. Ya ummi huwa al-muallim. Ya ummi huwa al-muallim. Dialah cikgu yang saya masukkan tadi. Al-muallim, nampak tak? Al-muallim dengan muallim saja. Jadi sini boy ya, Allah sebut bukan huwa muhtad. Allah sebut huwa al-muhtad. Itulah dia orang betul-betul dapat hidayah. Okey, insya-Allah. Khususkan, bagus Kak Wan. Mengkhususkan. Dia akan jadi spesifik. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian Allah terus apa tafsiran dia? Man yuwaffiqhu Allah Ta'ala lil ihtida' bi ayatihi wa hujajihi wa yadulluhu dalalatan mu'addiyatan ila al-haqqi wa yuwaffiquhu ila ma yuhibbuhu wa yardah ka ahli al-kahfi
fahuwa al-muhtadi ila tariqil haqqi al-faizu bil hazzil awfari fid darain. Masya-Allah tabarakallah. Tafsiran dia, barang siapa yang Allah bagi taufik kepadanya untuk beroleh hidayah dengan sebab ayat-ayat Allah, dengan sebab hujah-hujah yang mereka tahu benarnya Allah Taala itu, maka mereka mencari hidayah dan Allah bagi hidayah pada mereka di atas hujah-hujah tadi. Dan Allah Taala memberi kepada dia, Allah menunjukkan pada dia dalil-dalil yang membawa dia kepada kebenaran, dan Allah Taala telah memberi petunjuk taufik pada dia untuk buat benda yang Allah Taala suka, Allah Taala redha. Contohnya Ashabul Kahfi tadi, maka inilah orang yang mendapat petunjuk kepada jalan kebenaran, yang mendapat habuan baik dunia dan akhirat. Inilah orang betul ibu. Siapa orang yang berjaya, siapa orang yang paling untung, orang dapat hidayah daripada Allah. Siapa orang yang rugi, orang yang semua orang puji dia tapi dia tak dapat hidayah daripada Allah, dia rugi. Ahli dunia nampak dia hebat, tapi Allah Ta'ala tak pandang apa pun pada dia. Siapa? Kita muhasabahlah diri saya, diri ibu-ibu semua. Kadang-kadang kita ni daripada orang nampak hebat sangat kan. Rupanya kita ni di sisi Allah Ta'ala tak ada apa-apa pun. Kekasih pun bukan, wali pun jauh sekali. Pendosa lah kita ni banyak. Tapi kita perasan kita ni banyak amal, kita ni banyak baca Quran, kita banyak duduk majlis ilmu, kita ni banyak zikir, banyak selawat, banyak tahajud. Maka kita berasa tertipu dengan amal kita rasa kita lah lebih baik daripada orang lain. Wala ayazubillah boyahnya. Kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Kemudian Allah sebut okey. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Wa man yudlil. Ini sama juga, man juga. Man syartiyah. Dan barang siapa yang yudlil. Jadi buaya dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi adalla. Hamzah dad lam. Adalla mudhari'nya yudhillu. Bisa tak dengar? Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Bisa dengar tak ibu? Surah Baqarah. Yudhillu. Bisa dengar kan? Yudhillu kan? Yudhillu tu ibu ya, saya tulis sekejap ya. Asalnya begini. Asalnya tak, tadi tu Puan Heli, he is my teacher tak? Itu lain. Kita bincang benda lain. Salah tu. Apa ni tadi ni? Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Saya cakap tadi? Saya cakap apa tadi? Ibu ya, lupa dah saya. Allahumma salli. Okey. Dalam bahasa Arab kita ada adalla yudhillu begini. Ejaan yudhillu begini. Asalnya begini, ejaan yudhillu ya. Tapi asalnya macam mana? Asalnya lagi. Asalnya yudhlilu. Macam tu dapat. Saya nak keluar balik ni. Okey. Dapat tulisan saya. Ibu ayah, asal yudhillu asalnya yudhlilu. Adlala af'ala. Adlala yudhlilu. Saya ulang balik, asalnya adlala yudhlilu. Tapi mana mula ibu? Yang sebut yudhlilu ke yudhillu? Pertama ke kedua? Yudhillu ke apa ni? Yudhlilu. Mana mudah? Pertamalah yudhillu, mudah kan? Yudhillu. Pertama mudah, yudhillu. Tapi asalnya adalah yudhlilu. Itu asalnya. Jadi ibu sekarang ni ada man syartiyah. Waman dan barang siapa ya, maka buka balik asal. Tu yang jadi yudhlil tu. Asalnya yudhlilu. Tapi kerana dah ada man syartiyah, yudhlilu tadi lam tu matikan. Yudhlil tu jadi yudhlil. Boleh ibu ya? Okey. Barang siapa yang yudhlil, yang Allah Taala menyesatkan dia. Barang siapa yang Allah Taala sesatkan dia, falan tajida. Sikit lagi. Ibu ayah, fa maka lan tajida. Ibu ayah, apa saya ajar, apa kita bincang sebelum ni, kalau lan nafi takkid kan, nafi sungguh-sungguh. Apa terjemah lan? Tidak saja ke ataupun tidak akan? Ataupun sekali-kali tidak akan? Cuba tengok terjemah ibu. Apa terjemah lan tajida? Kamu tidak akan dapati. Mungkin terjemahnya kamu takkan dapati. Dia bukan terjemah tidak saja, tapi dia ada tidak akan. Nampak? Kak Wan tidak akan. Haji Nasir lagi bagus. Tidak sekali-kali akan. Itu
nafi sungguh-sungguh. Tidak akan boleh ibu, tidak akan, tidak sekali-kali akan, semua makna yang cantik. Boleh ibu ya? Macam ini tidak akan, okey. Jadi ibu sama tak? Tidak dengan tidak akan. Mak, saya tidak makan. Mak, saya tak akan makan. Mana yang mak kita takut? Mak, saya tak makan. Mak, saya tak akan makan. Yang kedua. Jadi kalau tak akan ni digunakan lan. Lan tu nafi sungguh-sungguh. Di sini falan tajidah. Barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, falan tajidah, maka kamu. Yudlil dia, mula dengan dia. Fi'il mudhari' dia. Dia sesatkan. Falan tajidah, maka kamu takkan dapati. Tajidah ni daripada wajada yajidu. Ibu, tajidah ni fi'il madhinya wajada, mudhari'nya yajidu. Apa maksudnya dapat? Manjadda wajada. Barang siapa yang usaha, wajada dia dapat. Fi'il madhinya wajada, mudhari'nya yajidu. Tapi kalau kamu dapat, tajidu. Tajidu. Tapi kerana ada lan sebelumnya, tajidu jadi tajidah. Tak fahamlah Ustaz. Siapa tak faham, pasal lan ni dia kena belajar mustawa 1. Dalam kursus mustawa 1 ni yang dah ada 17 peserta, tinggal lagi 13 orang peserta lagi untuk confirmkan masa. Cukup 30 orang baru saya bincang bila kita nak mula. Kena cukupkan 30 orang dulu. Okey, kat situ kita akan belajar mengenai lan. Lan ni nafi sungguh-sungguh. Bagaimana cara kita nak buat nanti? Bincang kat situ nanti insya-Allah. Jadi boya, lan tajidah, kamu tak akan dapati. Lahu, baginya, bagi orang yang Allah Ta'ala sesatkan tadi, waliyan. Waliyan, seorang pembantu, seorang penolong pun, mursyida, yang boleh bagi petunjuk. Kan guru mursyid. Mursyid tu guru yang memberi petunjuk. Jadi mursyida, kalau Allah dah sesatkan dia, tak ada orang pun boleh bagi petunjuk pada dia. Kalau Allah dah sesatkan dia. Wal'ayazubillah ibu. Mudah-mudahan kita tak termasuklah. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongan yang Allah Ta'ala telah sesatkan. Wal'ayazubillah. InsyaAllah ibu, setakat ini saja. Boleh insyaAllah ya. Okey, satu ayat saja malam ni boleh faham ke ibu ya dengan harfiah dia? Jelas ya? InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah ibu ya. Setakat itu saja insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sebenarnya dah ngantuk dah ibu. Kitab pun letak atas bantal, nampak bantal ni. Ngantuk ni. Ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu. Ma'assalamah.